Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tajuk CTO 552 yang kami pilih adalah gejala sosial masalah pembuangan bayi. Seperti yang kita tahu, negara kita semakin berkembang maju dan berkembang pesat dalam semua aspek termasuk segi ekonomi, politik ataupun sosial. Dalam kepesatan pembangunan fizikal itu, kita mengalami masalah gejala sosial yang agak kronik seperti pembuangan bayi. Kemelut pembuangan bayi semakin meleluasa dan membimbangkan. Masalah pembuangan bayi ini bukanlah satu perkara yang baru berlaku di negara ini. Masalah ini berlaku atas desakan hawa nafsu manusia itu sendiri yang terlibat dengan aktiviti penzinaan. Isu pembuangan bayi yang semakin hari semakin banyak dilaporkan di dada-dada akhbar seperti yang anda sedia lihat di slide ini, dan paling menyayat hati terdapat bayi yang tidak berdosa bukan saja dibuang malah dibakar. Mengikut Kamus Dewan edisi 4, perkataan buang bayi bermaksud mencampakkan, melemparkan, menghapuskan dan menghilangkan. Perkataan bayi bermaksud anak kecil yang baru dilahirkan oleh si ibu, manakala makna pembuangan bayi pula adalah perbuatan mencampakkan atau menghapuskan anak kecil yang tidak berdosa ke merata-rata tempat tanpa ada sifat keprimanusiaan. Menurut pandangan Anita Yahya, 2007, pengguguran dan pembuangan bayi membawa maksud penambatan proses kehamilan sebelum cukup bulan yang mengakibatkan kemusnahan janin. Pandangan yang diberikan oleh saudara Anita Yahya ini membuktikan bahawa pembuangan bayi merupakan satu gejala sosial yang teruk. Mari kita lihat statistik berikutnya. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, Malaysia merekodkan sebanyak 319 kes bagi tahun 2014 ke tahun 2016, 373 kes bagi tahun 2017 ke 2019 dan 256 kes bagi pembuangan bayi sepanjang tempoh 2020 hingga 2022, walaupun pada ketika itu adanya Perintah Kawalan Pergerakan. Gejala buang bayi adalah bukti yang paling nyata bahawa masyarakat kita sedang dilanda oleh masalah keruntuhan moral yang serius. Kebejahatan sosial yang berlaku ini menandakan bahawa masyarakat kita sedang sakit, sekaligus menunjukkan bahawa proses pembangunan dilaksanakan dalam negara berada pada kedudukan yang tidak seimbang. Terdapat sesuatu yang tidak kena pada program pembangunan sosial negara. Bila kita lihat di sini, mengapakah ianya boleh terjadi? Masalah ini terjadi disebabkan oleh perhubungan seks luar nikah dan juga seks rambang. Motif dari pembuangan bayi ini di antaranya adalah kerana malu bayi tersebut hasil dari hubungan gelap dan hasil di luar nikah dan juga hasil perselingkuhan. Di sebalik setiap kes pembuangan bayi adalah satu kehamilan yang tidak dirancang yang kerap kali berlaku akibat hubungan seks yang tidak selamat dan tanpa perlindungan. MPFS 5 melaporkan antara remaja yang pernah melakukan hubungan seks hanya 35.1% yang menggunakan alat pencegah kehamilan. Stigma yang kuat juga dikaitkan dengan ibu tidak berkahwin lalu mendorong ibu tunggal muda mengabaikan bayi mereka kerana malu dan takut tanggapan orang ramai dan boleh kita sebut sebagai prejudis sosial. Kekurangan sokongan emosi daripada ahli keluarga menjadikan keadaan lebih teruk. Remaja hamil takut untuk meminta bantuan daripada saluran sewajarnya. Assalamualaikum, saya Cik Hartini binti Cik Awang ingin membentangkan faktor-faktor permasalahan kes pembuangan bayi. Masalah pembuangan bayi semakin hari semakin membimbangkan masyarakat pada masa kini. Hal ini kerana jumlah kes pembuangan bayi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banyak faktor yang menyebabkan kes pembuangan bayi ini terjadi, antaranya kurangnya didikan agama. Kurangnya didikan agama dan fahaman agama ini merupakan faktor utama mengapa berlakunya masalah ini dalam kalangan remaja. Didikan agama sepatutnya bermula dari rumah dari kecil. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari ibu bapa membuatkan remaja memberontak. Didikan dan fahaman agama adalah pandangan penting dalam kehidupan remaja itu sendiri, dan kekurangannya mampu mengakibatkan seseorang itu hilang tujuan hidup dan terjebak dengan gejala negatif seperti pergaulan bebas dan juga seks bebas. Kesannya, remaja-remaja ini akan menjalinkan hubungan di luar tabi'i dan seterusnya wujudlah perkara-perkara yang tidak diingini, iaitu hamil anak luar nikah. Dalam situasi ini, remaja perempuan akan merasai lebih tekanannya. Sebabkan oleh itu, dia tidak akan teragak-agak untuk membuang atau meninggalkan anaknya setelah melahirkan. Lebih teruk lagi apabila pasangan tidak mahu mengambil tanggungjawab. Bebanan ditanggung seorang diri dan perasaan
takut serta malu membuatkan remaja akan bertindak melulu. Hal ini menunjukkan pegangan agama dalam kehidupan adalah amat penting dalam membentuk kehidupan yang teguh dan bukannya menurut hawa nafsu semata-mata. Faktor lainnya adalah pengaruh media massa. Pengaruh media massa boleh mengubah perilaku seseorang menjadi negatif kerana terprovokasi dengan siaran yang diulang-ulang. Dengan media massa juga menimbulkan penyakit sosial seperti masalah pembuangan bayi kerana drama atau cerita-cerita yang negatif yang disiarkan menjadi contoh dan ikutan kepada remaja. Keupayaan remaja memerhati dan mempelajari apa yang terdapat media massa bermula dengan pergaulan bebas dan akhirnya terjerumus kepada seks bebas tanpa disedari. Faktor lainnya adalah keluarga. Konflik dan krisis yang melanda sesebuah keluarga atau sesebuah rumah tangga turut meninggalkan pelbagai implikasi kepada remaja itu sendiri. Konflik rumah tangga yang berlaku antara ibu bapa seringkali berakhir dengan perceraian. Rentetan itu, anak-anak dan remaja yang tidak berdosa acap kali menjadi mangsa. Dengan ini, remaja akan mudah terdedah dengan pelbagai gejala sosial. Keadaan keluarga yang porak-poranda boleh mengakibatkan remaja memilih jalan yang kurang sihat untuk mencari ketenangan. Keadaan sebegini membangkitkan rasa benci, marah dan malu di kalangan remaja sehingga mendorong mereka mencari dan memilih jalan penyelesaian yang dengan terjebak dalam melakukan seks bebas antaranya. Faktor lain lagi adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan mencerminkan siapa diri kita. Rakan-rakan juga banyak mempengaruhi diri kita dalam memilih cara hidup dan cara hidup kita menilai kehidupan itu sendiri. Remaja pada masa sekarang boleh dikatakan lebih rapat dan banyak menghabiskan masa bersama rakan berbanding ibu bapa mereka. Maka pengaruh rakan sebaya yang negatif menjadi punca kepada masalah ini. Remaja pada masa kini suka bercerita dan berkongsi segala masalah suka duka mereka dengan rakan sebaya. Ini bukan lagi menjadi perkara asing di dalam masyarakat apabila remaja keluar bersosial bersama teman-teman tanpa ditemani rakan keluarga mereka. Remaja masa kini sangat mudah terpengaruh dengan nilai-nilai dan budaya sekeliling mereka maupun nilai baik dan nilai buruk. Rakan-rakan yang negatif tidak akan teragak-agak mengajak melakukan perkara-perkara di luar batasan agama seperti mencari hiburan, menghisap dadah, melepak dan melakukan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan sebagainya. Remaja yang terjerumus dalam kancah-kancah negatif tersebut tanpa segan silu melakukan hubungan seks rambang dan akhirnya menemui jalan buntu apabila hamil sebelum berkahwin. Mereka akan mengambil jalan mudah dengan membuang bayi yang mereka lahirkan demi menjaga maruah keluarga, maruah diri daripada tercemar. Selain daripada itu, sikap ingin tahu remaja itu sendiri antara punca permasalahan ini juga. Remaja kini sangat cenderung untuk mencuba sesuatu yang baru. Sikap ingin tahu tentang sesuatu sememangnya wujud dalam diri remaja. Setiap perkara dilarang, itulah yang ingin diterokai oleh remaja. Mereka beranggapan bahawa mereka akan menjadi lebih matang dan hebat dengan mencuba sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, perlakuan seks rambang. Mereka beranggapan pada usia remaja lah mereka patut berseronok dan bergembira sehingga melakukan perkara seperti seks bebas ini. Sikap remaja yang ingin mencuba sesuatu tanpa mengetahui kesan baik dan buruk yang akan diterima mereka. Hakikatnya, remaja yang matang seharusnya berfikiran positif dan rasional dalam membuat keputusan, bukannya membuat keputusan dengan cara yang ditegah agama. Antara faktor lainnya adalah faktor masyarakat. Sikap masyarakat yang suka mengkritik dan menghukum turut menyebabkan permasalahan pembuangan bayi ini berlaku. Apabila seseorang remaja perempuan melahirkan anak di luar nikah, pastinya remaja tersebut merasa takut dan malu. Ini kerana secara tidak langsung, remaja itu pastinya dianggap menjatuhkan maruah keluarganya. Remaja itu akan merasa tertekan dengan beban yang ditanggung seorang diri tanpa sokongan daripada pelbagai pihak. Demi menjaga imej diri dan keluarga, remaja tersebut mengambil jalan mudah dengan membuang bayinya. Ekoran bimbang dipandang jijik dan hina oleh masyarakat. Jalan mudah yang diambil mereka membuktikan bahawa mereka memerlukan bimbingan dan sokongan daripada masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nama saya Fatina Lana binti Yusri. Sebentar tadi kita telah membincangkan faktor-faktor permasalahan. Untuk slide kali ini, kita akan membincangkan kesan permasalahan pembuangan bayi. Kesan permasalahan pembuangan bayi mempunyai 3 kesan. Yang pertama, kesan terhadap bayi. Yang kedua, kesan terhadap individu atau ibu yang melahirkan. Yang ketiga, kesan terhadap masyarakat. Kesan terhadap bayi yang pertama, kesihatan. Sewaktu ibu yang melahirkan anak, mereka tidak berada dalam persekitaran yang selesa.
Tanpa pertolongan daripada pihak hospital, bayi akan mengalami risiko kepada cuaca, kelaparan, persekitaran dan bahaya. Kedua, kematian. Majoriti ibu yang melahirkan, mereka dalam situasi ketakutan. Mereka akan meninggalkan bayi di tempat-tempat yang tersembunyi dengan cuaca yang tidak menentu. Dan ia akan meninggalkan bayi tersebut dengan kelaparan atau kekurangan perubatan. Jadi, kesan itu akan menyebabkan terjadinya kematian. Ketiga, trauma dan emosi. Kurang dari segi kasih sayang dan perkembangan emosi yang negatif. Keempat, meningkat usia. Apabila bayi yang ditinggalkan oleh ibunya, mereka akan digelar anak pungut oleh sekitaran sekeliling mereka yang mungkin akan kekal sehingga dewasa. Kesan terhadap individu atau ibu yang melahirkan. Yang pertama, fizikal. Ibu yang terlibat mungkin akan mengalami masalah kesihatan fizikal dan mental. Mereka mungkin akan mengalami masalah kesihatan reproduktif dan risiko komplikasi semasa kehamilan dan kelahiran pada masa akan datang. Kedua, mental. Pembuangan bayi juga mempunyai kesan psikologi yang besar terhadap ibu yang melahirkan. Ia boleh menyebabkan tekanan rasa bersalah, emosi terganggu, gelisah dan kemurungan. Individu yang terlibat mungkin akan mengalami masalah kepercayaan diri dan kehilangan keyakinan dalam diri sendiri. Seterusnya, sosial dan kekeluargaan. Dibuang dan dipandang rendah oleh keluarga, rakan dan masyarakat sekeliling. Dan kesan permasalahan yang terakhir iaitu terhadap masyarakat. Yang pertama, persepsi negatif. Masyarakat kita akan dipandang masyarakat yang tidak bertamadun dan tidak beri kemanusiaan ataupun kejam. Gejala ini dapat mengganggu sistem nilai dalam perpaduan dan kesejahteraan masyarakat kita. Yang kedua, kesihatan masyarakat. Jika pembuangan bayi menjadi kebiasaan terhadap masyarakat, ini boleh menunjukkan isu kesihatan masyarakat yang lebih besar, seperti kekurangan layanan perubatan di klinik ataupun di hospital, atau pendidikan seksual yang tidak mencukupi. Yang terakhir, sosial. Hubungan antara kekeluargaan, rakan-rakan dan masyarakat sekeliling akan putus dan dipandang remeh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mazni binti Ruzali. Di sini saya akan menguraikan tentang 3 jalan penyelesaian tentang isu gejala pembuangan bayi. Okey, penyelesaian pertama ialah dengan memberi pendidikan seks dari sudut Islam, iaitu dengan melaksanakan pendidikan seks dan diintegrasikan dengan pendidikan akidah, akhlak dan ibadah. Ia juga bertujuan untuk mengajar remaja tentang perkara berkaitan seks, naluri nafsu, syahwat dan perkahwinan sehingga mereka mampu mengetahui halal dan haram dan mempraktikkan akhlak Islam dalam kehidupan. Seterusnya, usaha mendidik ini boleh diteruskan oleh guru di sekolah dan pihak kementerian juga perlu memasukkan elemen atau bab yang berkaitan dengan pendidikan seks menurut Islam ke dalam mana-mana subjek yang dilihat bersesuaian. Penyelesaian kedua pula ialah dengan mengukuhkan institusi kekeluargaan. Dalam hal ini, penting bagi ibu bapa perlu memberi penekanan agama dan nilai moral kepada anak-anak dengan memberi perhatian kasih dan sayang yang secukupnya serta memantau aktiviti anak-anak. Ambil cakna dengan kawan-kawan mereka dan juga mengawal sebarang aktiviti di media sosial supaya terhindar daripada pornografi dan pengaruh negatif lain. Hubungan erat antara ibu bapa dan anak-anak akan menyebabkan lahirnya komunikasi yang berkesan dalam keluarga. Nasihat dan teguran akan lebih mudah diterima oleh anak-anak dan
mereka akan sentiasa menjadikan ibu bapa sebagai tempat rujukan jika menghadapi sebarang masalah, sekaligus mengurangkan risiko terpengaruh dengan rakan-rakan yang bermasalah. Penyelesaian ketiga iaitu menguatkan sistem sokongan moral. Bagi remaja yang sudah terlanjur dan sedang mengandung luar nikah, apa yang paling penting bagi mereka ialah mendapat sistem sokongan moral yang kuat daripada ibu bapa, teman lelaki, masyarakat sekeliling atau pihak kerajaan. Antara langkah-langkah yang boleh diambil ialah dengan mengahwinkan anak dengan pasangan yang menghamilkannya. Dan jika situasi mengizinkan, ibu bapa boleh menghantar anak-anak ke rumah perlindungan yang disediakan oleh kerajaan atau NGO bagi menjaga mereka sehingga bersalin dan membimbing remaja itu kembali ke jalan yang benar. Ibu bapa boleh memberi sokongan dan bantuan untuk membesarkan bayi yang dilahirkan bersama-sama. Kerajaan juga menyediakan khidmat kaunseling dan talian kasih bagi remaja yang ingin mendapat nasihat dan bimbingan. Kerajaan juga menyediakan pusat perlindungan untuk remaja dan bayi serta menguruskan khidmat anak angkat jika diperlukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Najwa binti Marzuki ingin membentangkan projek isu sosial pembuangan bayi. Untuk tugas saya akan mengemukakan dan melaksanakan cadangan mengenai isu sosial pembuangan bayi ini. Poin pertama adalah pendidikan seks dan kesedaran sosial. Kita perlu meningkatkan program pendidikan seks di sekolah dengan menyediakan pengetahuan yang mencukupi tentang kontraseptik, kesihatan reproduktif dan tanggungjawab individu. Selain itu, kita perlu menjalankan kempen kesedaran sosial di peringkat komuniti untuk memahami bahaya dan kesan negatif pembuangan bayi. Contoh di Malaysia, program pendidikan seks dan kesedaran sosial telah diperkenalkan sebagai sebahagian daripada kurikulum pendidikan formal dan melalui pelbagai inisiatif ekstra kurikular. Contoh kurikulum pendidikan seks di sekolah iaitu integrasi modul pendidikan seks dalam mata pelajaran seperti pendidikan moral, pendidikan Islam dan sains. Ianya salah satu penekanan kepada aspek seperti kesihatan reproduktif dan tanggungjawab dalam perhubungan. Selain itu, peranan ibu bapa di sekolah juga penting melalui sesi penerangan untuk ibu bapa tentang cara membincangkan hal-hal seksual kepada anak-anak. Ibu bapa pastinya sedia maklum akan semua maklumat yang boleh diakses oleh ibu bapa untuk membantu mereka memberikan pemahaman yang betul kepada anak-anak mereka. Poin kedua, kita harus membina pusat pemberi maklumat dan sokongan. Kita harus membangunkan pusat pemberi maklumat yang mudah diakses untuk individu yang menghadapi kehamilan yang tidak diingini ataupun dan kita memberikan maklumat dan sokongan kepada individu yang hamil luar nikah. Selain itu, kita perlu menyokong penubuhan pusat ini dan kaunseling untuk membantu individu yang berhadapan dengan isu pembuangan bayi. Sebagai contoh, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor sentiasa menjalankan program pencegahan dari semasa ke semasa bagi mengurangkan gejala sosial yang semakin menjadi-jadi di negara ini. Program pencegahan itu dilaksanakan melalui Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak Daerah atau PPKK dan Jawatan Kuasa Kebajikan Kanak-Kanak Daerah JKKD. JKKD inilah di setiap daerah yang terdiri daripada pelbagai kumpulan masyarakat sentiasa menganjurkan pelbagai aktiviti dan program kesedaran dan juga bimbingan dan motivasi bagi menangani gejala sosial kanak-kanak. Sementara itu, PPKK ataupun Pusat Perlindungan Kanak-Kanak Daerah juga selain memberi penekanan terhadap kes keganasan dan pengabaian kanak-kanak, mereka juga turut membantu mencegah berlakunya kerosakan akhlak kepada kanak-kanak dan masalah sosial lain. Selain itu, JKMN Selangor turut terlibat dalam bengkel pelan tindakan pengendalian isu pengabaian bayi yang merangkumi pelbagai aspek seperti advokasi, pencegahan, intervensi dan pemulihan. Manakala institusi di bawah JKM memberi perlindungan dan pemulihan kepada kanak-kanak atau wanita hamil. Pegawai kaunselor sentiasa aktif dalam menjalankan sesi kaunseling dan bimbingan di samping mengadakan program kesedaran di peringkat institusi. Jika perlu, perkhidmatan kaunseling akan diberikan bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat yang lain. Poin yang ketiga, memperkukuh kuasa undang-undang.
dengan memastikan penguatkuasaan undang-undang yang ketat terhadap individu yang terlibat dalam pembuangan bayi dengan hukuman yang setimpal kepada mereka. Selain itu, kita perlu meningkatkan pemantauan dan tindakan undang-undang terhadap aktiviti yang berkaitan dengan pemerdagangan manusia atau penjualan bayi. Sebagai contoh, Kerajaan Malaysia meletakkan kes pembuangan bayi dalam catatan sebagai kes bunuh atau cubaan membunuh yang boleh disiasat di bawah perkara 302 Kanun Jenayah. Ini yang boleh mengakibatkan kematian dengan cara digantung. Bagi kes cubaan membunuh bayi pula, mereka akan disiasat di bawah perkara 307 dengan hukuman penjara maksimum 20 tahun. Mungkin tidak ramai yang tahu bahawa kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO telah menyediakan tempat khas untuk membuang bayi yang dikenali sebagai baby hatches. Salah satu NGO yang menyediakan perkhidmatan ini ialah Yayasan Orphan Care yang diasaskan pada tahun 2010. Konsep baby hatch telah wujud di dunia barat sejak abad ke-7 lagi untuk menjaga bayi yang terbiar dan dibiar. Baby hatch ini amat diperlukan dalam keadaan Malaysia sekarang yang menunjukkan peningkatan kes kejadian pembuangan bayi. Sehingga kini, hampir setiap negeri mempunyai baby hatch. Namun, ramai yang tidak mengetahui kewujudan tempat ini. Poin yang keempat, pelibatan NGO dan komunikasi media. Pelibatan NGO dapat meningkatkan peranan media dalam menyampaikan maklumat positif dan mendidik kesan negatif pembuangan bayi. NGO yang terlibat juga, kita perlu mengarahkan dan menyiarkan di media sosial untuk menyokong kempen kesedaran dan pendidikan. Sebagai contoh, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pihaknya berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan pelbagai inisiatif advokasi dan kesedaran bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kesihatan reproduktif menerusi agensi penduduk dan pembangunan keluarga negara. Katanya lagi, usaha ini bagi membantu masyarakat umum khususnya golongan remaja agar tidak terjerumus dalam gejala sosial seperti hamil luar nikah dan sebagainya. Akhir kata, dengan melaksanakan cadangan ini, ia memerlukan kerjasama dan komitmen berterusan daripada semua pihak termasuk masyarakat, kerajaan dan NGO. Di samping itu, langkah-langkah ini perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial di Malaysia untuk memastikan keberkesanannya.